السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد والحمد لله. Terafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita idaman penuntut muka surat 8 Rumi. Setelah kita bercuti selama 2 bulan, muka surat 20 Jawi 20. Yang kelima Rumi muka surat 8. Yang kelima kita masih lagi membincangkan tentang fardu wuduk ni. Fardu wuduk yang kelima, membasuh 2 kaki. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang kelima daripada 6 perkara fardu wuduk, membasuh 2 kaki serta 2 buku lali. Membasuh 2 kaki serta 2 buku lali. Maka ketika kita ambil wuduk, niat ketika basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan masuk kita basuh kaki. Bila sebut basuh kaki itu termasuk buku lali. Termasuklah buku lali. Kalau buku lali itu tak kena, maka tak sahlah wuduk tu. Sebab dia termasuk. Serta tu termasuklah buku lali. Oleh kerana buku lali kita tak ada line, tak ada garisan, maka sangat sukar untuk menentukan kat mana habis buku lali tu. Kat mana border buku lali tu. Oleh tak semudah macam kalau kita nak cat rumah. Cat rumah senang aja. Kita letak tape aja. Lepas tu kita cat. Lepas tu kita tanggalkan tape tu. Maka straight aja. Tapi buku lali ni dia tak ada line. Jadi kita tak tahu ni dah sampai buku lali ke tak sampai lagi. Maka ada satu kaedah fiqh yang kita dah bahas sebelum ni. Muka dan tangan menggunakan kaedah yang sama, iaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya perkara yang menyempurnakan perkara wajib, dia jadi wajib juga walaupun asalnya dia tak wajib. Macam kita dah bincang sebelum ni basuh muka juga tak ada garisan. Susah nak cari border mana muka, mana yang bukan muka ketika kita membasuh muka. Oleh kerana dia tak ada garisan, sama juga kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Untuk menyempurnakan perkara wajib, dia kena buat dia. Maka dia tu asalnya tak wajib, jadi wajib juga. Iaitu kena basuh lebih daripada muka. Kena basuh atas lebih sehingga ke kepala. Muka tadi mesti kena kepala sikit. Bila kena kepala sikit, naik masa basuh muka tu kena kepala sikit, atas sikit, lebih, maka waktu tu baru yakinlah muka semua kena. Sebab dah terlebih sampai kena kepala. Macam tu juga ketika kita membincangkan tentang tangan, tangan hingga ke siku. Siku pun payah, mana satu sampai ke mana ni. Maka wajib kita basuh sehingga lebih pada siku. Kena lengan sikit dah. Lengan tak wajib, tapi terpaksa basuh lebih sehingga kepada lengan.
Bila kena lengan, pasti tangan semua terbasuh. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Macam tu juga kaki. Basuh kaki nak bagi kena macam mana? Kena kepada, kita panggil betih lah kot. Atas buku lali tu panggil betih. Kena betih sikit aja. Betih tu bukan kaki dah, bukan buku lali dah betih tu. Kena je sikit, maka yakinlah kita buku lali habis kena. Maka kena wajib basuh lebih. Wajib basuh lebih. Bukan sunat. Yang sunat, yang ghurran muhajjalin tu, yang Nabi suruh kita bila ambil wuduk lebihkan, itu lebihan sunat. Ketika kita basuh muka sampai ke ni ke belakang ni. Ketika basuh tangan sampai ke lengan. Malah kalau tengok Abu Hurairah dia basuh sampai ke ketiak. Itu sunat. Ketika basuh kaki sampai ke pertengahan betis. Dekat tulang keting tu, sampai situ separuh betis. Ada Abu Hurairah dia basuh sampai ke lutut, bawah lutut sikit. Itu sunat. Ini yang wajib, lebih yang wajib, iaitu lebih sedikit saja, lebih daripada kalau buku lali tu naik sikit. Sehingga bukan buku lali dah. Bila kena je yang bukan buku lali, maka yakinlah kita bahawasanya buku lali sempurna kena. Jadi maknanya basuhan lebih dalam wuduk kita ada dua jenis lah. Lebih yang sunat dan lebih yang wajib. Lebih yang sunat lebih banyak lah. Lebih yang wajib yang lebih sikit. Janji lebih. Jadi wajib basuh lah. Dua kaki kena basuh, termasuklah dua buku lali. Dan dari segi pembaziran, banyak berlaku pembaziran ketika basuh kaki. Pembaziran air ketika basuh kaki. Malah nak tunduk. Jadi kita buka paip ataupun ambil gayung, 2-3 gayung untuk basuh satu kaki. Sebab malah nak gosok, malah nak tunduk. Maka ke situ berlaku pembaziran, maka hukumnya makruh lah. Kalau jiruh dengan buka air paip atau jiruh pakai gayung, sah. Janji kata. Cuma sepatutnya pakai banyak mana? Nabi ambil wuduk tak sampai secawan ni. Muka sampai kaki. Kita ni tak cukup. Satu gayung tu pun kaki satu je. Baru satu kaki. Kita kaki aja. Maka hukum makruh lah. Yang air yang tak sepatutnya kita guna lebih, kita guna lebih. Kerana malas nak tunduk punya pasal. Kadang-kadang bukan malas nak tunduk. Kadang-kadang suasana, environment, suasana, keadaan tempat ambil wuduk tu tak sesuai. Kalau tunduk habis jubah kita basah. Kadang-kadang. Maka gitulah. Hukum makruh jugalah. Tapi nak macam mana? Daripada kita duduk, nak pegang jubah macam mana? Kalau duduk pakai baju Melayu panjang sikit ke, macam mana nak pegang? Nak duduk lagi, kena air kat bawah pula. Maka berdirilah. Bila berdiri, jiruh gitu je lah. Gonyoh-gonyoh gitu je lah. Daripada berdiri, tak ada masalah, sah. Tapi air yang tak sepatutnya banyak tu, guna banyak. Maka hukum makruh. Hukum makruh. Sebab dia bukan air sabil yang kita pakai. Ini bukan air sabil. Kalau air sabil hukumnya haram. Air sabil lain. Ini bukan air sabil. Ini air, ialah orang yang bayar. Maksudnya orang masuk tabung guna duit tu untuk bayar. Tapi dia tak panggil air sabil. Air sabil ni contohnya telaga. Di masjid ke surau ke telaga. Dia gali telaga. Telaga tu dia punya. Dan dia wakafkan telaga tu untuk ambil wuduk. Jadi air tu hanya boleh ambil wuduk je. Siapa ambil nak minum apa, hukumnya haram. Sebab tu air sabil dia wakaf semata-mata untuk ambil wuduk. Malah basuh tangan 3-4 kali pun haram. Yang kali keempat komor 4 kali pun haram. Guna air lebih sikit pun haram. Sebab air tu dia panggil air sabil. Tapi yang kita ni dalam kolah tu dia tak panggil air sabil. Dia panggil air bayar bil. Air sabil tak boleh. Jadi hukumnya makruh lah. Kalau air sabil hukumnya haram tu. Kalau air sabil. Jadi dan apabila kita malas nak tunduk, kita cuma basuh, cuma pakai paip gitu, jiruh gitu, kalau rata sah lah. Cuma bimbang takut tak rata, tu je lah. Kalau tak rata maka tak sah. Kita tengok anak-anak kecil kita masa ambil wuduk, biasanya kat kaki paling masalah sekali. Dia orang main letak lebih kurang anak-anak. Dan perbuatan perangai itu dibawa sampai tua. Sebab tu kena ajar daripada kecil lagi. Kalau kita perhati hari Jumaat kan, dia ambil wuduk begitu-gitu je. Kalau nanti budak tu katalah umur 9, 10, 11 tahun, sekolah rendah lah. Nanti kalau umur 20 dia tak belajar lagi, dia basuh gitu juga. Itu lebih kurang. Lebih kurang. Sebab dia akan bawa daripada kecil ni. Kita kena ajarlah anak-anak tu. Basuh dua kaki serta 2 buku lali. Pada orang yang tiada memakai khuf tu, khuf. Kalau yang Jawi tu cantiklah khuf, yang Rumi tu khaf pula jadi. Bukan khaf, you tu khuf. Khuf ni apa? Dia kata kat situ kasut andalam, kasut macam setokin. Tu dalam kurungan dia tu.
Khuf ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil mauza ataupun muza. Khuf ni dia adalah sejenis stokin yang dibuat daripada kulit. Kalau mazhab Syafi'i, stokin yang dibuat daripada kain reject awal, dia tak nama khuf lah, dia nama stokin lah. Kalau dia buat daripada kulit, maka barulah khuf. Kulit pula boleh jadi kulit original ataupun kulit sintetik, PVC ke apa pun tak kisah. Saya pernah beli kulit yang tak original punya RM39. Nampaknya kulit betul tapi tak original. Tapi yang original punya ratus-ratus. Macam mana dia punya tu, dia macam stokin cuma dia daripada kulit. Okay. Dan fungsi dia stokin lah. Cuma bezanya stokin ni menyerap air. Khuf ni tak menyerap air. Maknanya kulit kan, dia tak menyerap air. Dia boleh guna untuk perjalanan jauh dan sebagainya. Dan biasanya khuf ni dipakai di kawasan sejuk ataupun kawasan sangat panas. Mungkin askar pakai juga, saya tengok askar pakai, dan orang yang kena penyakit pun pakai. Ada orang yang kena penyakit dia akan pakai. Ni akan dibincangkan pada muka surat apa nanti. Jadi kita tak payah panjang lah bab ni. Nanti cerita 2 kali. 17. Cuba tengok. Menyapu khuf memakai muza yang sebut tadi tu. Ni kita akan masuk sini detail lah. Ini bukan semestinya orang Arab, Pak Arab je pakai, tak, kita pun boleh. Cuma kita faham hukum mengaji, maka kita boleh pakai nanti khuf ni. Khuf ni kita akan masuk muka surat 17, lambat lagi lah. Tahu lah tahun bila kita masuk kan. Jadi kita tak bahas panjang bab ni. Jadi pada orang yang tiada memakai khuf, maknanya kalau dia pakai khuf, dia ada cara lain. Kalau dia tak pakai khuf macam kita ni, basuh kaki. Tu dia kata situ. Wajib basuh kaki serta 2 buku lali pada orang yang tidak memakai khuf. Macam kita semua lah. Maka wajib basuh apa? Semua kaki sampai buku lali. Wajib dibasuh apa yang ada, wajib dibasuh apa yang ada pada kaki. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki. Sama hukumnya macam membasuh 2 tangan yang tersebut di atas. Dia dah bincang dah sebelum ni, basuh tangan syarat-syaratnya. Panjang syarat-syaratnya. Maka kaki pun macam tu. Kaki pun macam tangan lah. Basuh sampai buku lali. Kalau tangan, basuh sampai siku. Kalau dekat tangan, kita bincang sebelum ni, ada bulu lebat. Lebat bulu. Wajib basuh tangan sekali dengan bulu-bulu yang lebat. Macam tu juga dekat kaki. Tu nak kata. Kat kaki, jika ada bulu yang lebat, wajib basuh kaki dan wajib basuh bulu tu. Apa sahaja yang ada di atas tangan, dia adalah tangan. Apa sahaja yang dia berada di atas muka, dia adalah muka. Apa sahaja yang berada di atas kaki, dia adalah kaki. Sama ada dia yang ada atas tangan dia tu tai lalat timbul, tai lalat hidup, maka dengan tai lalat tu wajib basuh. Ada tai lalat tu dekat sini, wajib basuh muka ketika ambil wuduk, dengan tai lalat tu wajib basuh. Ada dekat kaki tai lalat dengan semualah. Tai lalat tu pula ada selai rambut panjang ni kat muka. Maka wajib basuh muka, wajib basuh tai lalat, wajib basuh dengan bulu-bulu tadi tu sekali. Kalau ada kat tangan pun gitu, ada kat kaki pun gitu. Naik bisul dekat muka, maka wajib basuh muka sekali dengan bisul-bisul yang ada atas muka. Kalau ada kat tangan pun begitu, kalau ada kat kaki pun macam tu. Dia tak kira. Jadi apa sahaja yang dia ada di atas kaki, itulah kaki. Begitulah tangan, begitulah muka. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki. Dekat kaki ada kuku. Maka di bawah kuku tu wajib basuh, bersihkan kalau ada kotoran lah. Yang kuku tu lah, yang kuku panjang tu kan, ada bawah tu yang hitam tu, wajib basuh. Kotoran tu wajib hilangkan, kerana dia boleh menghalang air daripada rata bawah tu, bawah kuku panjang, kuku kaki panjang. Cuma ada khilaf sikit, yang warna hitam kat tepi kaki. Biasa tangan tak ada, kaki ada ke tepi tu. Pendapat mutamat wajib juga buang. Memang teruk lah sikit, wajib juga buang. Kalau ada hitam tu maknanya air tak lalu tu. Imam Ghazali mengatakan jika hitam tu berasal daripada daki kita, bukan daripada luar macam pasir tanah, bukan, daripada daki kita sendiri. Sebab daki kita dia akan jadi hitam juga. Jika berasal daripada daki kita tahu kita pakai kasut pergi kerja, pakai stokin, tiba-tiba ada hitam, tak main bola, mana mari? Daripada kita sendiri. Kata Imam Ghazali, dia maaf. Kat situ lah ada khilaf, maka lepas sikit lah kat situ. Kalau tidak, kena potong tepi hitam tu. Tapi pendapat mutamat memang kena potong. Mujur ada khilaf dalam mazhab Syafi'i jugalah. Kalau ada lilin, ada cat, ada lemak, perlu dibersihkan atas kaki macam mana tangan.
Kerana dia menghalang air. Kalau ada inai tak apa. Ada inai. Ada inai, masuk inai itu ambil daun inai, letak dekat kuku kaki ke kuku tangan, samalah hukumnya. Kemudian sehingga satu masa buang daun tadi tu, tinggal kesan ataupun asar. Yang itu yang kata tak apa. Tapi kalau inai tu ada tak boleh. Inai tu ada atas kaki tu daun tu. Kerah tu. Kalau ambil wuduk tak sah tu, kena buang tu. Tu maksud inai, takut salah faham pula. Inai tu maksud buang inai tadi tu, daun inai, tinggal kesan yang warna kuning, warna merah tu. Yang itu yang tak apa, inai. Apa lagi ada kat kaki ya? Tumit. Kat kaki ni dia lebih detail daripada tangan. Tangan tak banyak masalah. Kaki ni banyak masalah. Ada tumit. Ada tumit. Tumit tu tak ada masalah, tapi tumit pecah tu masalah. Sebab tumit ni ataupun tapak kaki kita ni Allah buat special. Kalah selipar Jepun. Jepun punya teknologi pun kalah dengan tumit kita. Iyalah, tumit kita made in Allah Taala. Memanglah. Lagi kita pakai kita punya tapak kaki tu, kulit kaki tu, kulit tapak kaki tu lagi pakai lagi tebal. Tapi kalau kasut kita beli mahal macam mana pun, lagi pakai lagi nipis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dah kena tukar lain. Tapak kaki kita cuba pakai. Masuk pakai tu jangan pakai selipar lah, macam orang dulu. Dia punya tapak kaki terpijak paku tak rasa. Kena duri tak rasa pun. Sebab apa? Tebal. Dia pakai tapak kaki dia. Kita sayang kita pakai selipar. Sebab tu kita manja. Panas sikit, ada panas sikit. Orang dulu tak gitu. Jadi lama duk pakai tapak kaki ni, termasuklah juga tumit tu tapak kaki lah tu. Lama dia merekah. Bila dia merekah, tak rasa lah sebab tebal. Kemudian ada pasir, ada batu halus-halus. Masuk kot celah tu. Celah rekahan tadi tu. Masa tu ambil wuduk, kalau tak basuh betul, kalau main golek-golek gitu, buka paik gitu, jiru-jiru gitu aja, memang tak kena, memang tak sah. Bila tak sah wuduk, tak sah solat. Jadi bila siapa yang ada pecah-pecah dekat kaki tu, kena hati-hati lah. Kena tengok ada tak dalam tu, kena korek-korek sikit. Sebab memang tak rasa apa-apa. Apa lagi kat kaki? Apa lagi dekat kaki? Ada orang penyakit yang menyebabkan dekat kaki tu ada lipatan. Bukan kat kaki sangat, dia lebih kepada dekat buku lali. Nama penyakit tu saya pernah tengok 2-3 orang. Dia badan besar. Nama penyakit tu penyakit gajah. Elephantiasis. Elephant tu gajah. Elephantiasis. Dia punya kaki dia tu daripada betih tu dah kulit tebal lah, kulit dengan isi sekali dia jadi gitu menutup, dia tutup sampai ke buku lali. Memang kalau tengok kaki dia memang gitu. Macam gajah, elephantiasis. Bila macam tu, yang dekat betih tu tak apa. Tu yang dekat buku lali tu jaga-jaga kat buku lali. Takut dia tutup buku lali, tak selak kulit tu, tak usah. Selak kulit tu, kulit selak tu. Memang kena buat itu sebab kadang-kadang dia ada daki jadi busuk bawah tu. Itu orang ada penyakit lah. Maka lalukan air dekat celah-celah tu, dekat bahagian bawah. Kalau tak boleh kena air dekat kaki, macam orang ada penyakit gout yang kronik lah. Gout yang kronik tak boleh kena angin, tak boleh kena air, tak boleh kena seluar, tak boleh kena kain dia sendiri, tak boleh kena. Dia tak boleh kena. Dia pakai seluar pendek. Sebab kaki dia tu, kalau kain dia kena rasa ngilu. Malah kalau kita pasang kipas, dia rasa, kena angin tu dia rasa dah. Tahap gaut sungguh. Kena air lagi tak boleh. Tahun tambah musim raya. Makan pula lemang apa, pulut tak pulut, kacang tak kacang. Maka macam mana nak buat yang tu? Tak boleh basuh kaki, itu dia boleh tayamum. Kita kata masuk bab tayamum nanti. Apa lagi? Masalah apa lagi? Kalau terpotong kaki, accident ke kecil manis ke, potong kaki, tengok potong kat mana. Jika potong tu masih lagi ada buku lali, wajib basuh baki lah yang mana ada. Kalau ada buku lali sikit, wajib basuh buku lali saja. Kalau terpotong separuh ni, kaki dia potong separuh gitu, wajib basuh yang mana ada, sehingga ke buku lali juga. Kalau terpotong habis, buku lali pun habis, potong sungguh, terpotong, maka tak wajib basuh lah. Dah tak ada kaki, nak basuh macam mana? Tapi sunat juga basuh. Sunat tak wajib, basuh yang mana ada. Kalau katalah kat kepala lutut, kalau kat kepala lutut tu, masa time basuh kaki tu, ambil air, basuh je kat situ. Itu pun sunat, tak wajib. Itu pun kalau tak menyusahkan. Kalau duk pakai alat-alat, tak payahlah. Kalau tak ada kaki.
Okey, apa lagi masalah? Masalah jari pula dekat kaki. Sebab dia sebut pendek je ni. Dia sebut wajib basuh apa yang ada pada kaki, sama hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Jadi kita kena fikir sendiri. Dia kata dah bincang kan, bab tangan, tukar je tangan tu kepada kaki. Masalahnya kita cerita bab tangan entah berapa bulan lepas tak tahu. Jadi kita kena ni, kalau bab selati, selat gini. Hukum sunat selat. Jika tak selat tu maksudnya gini, ni kat kaki tu. Kalau tak selat pun rata, hukum selat adalah sunat. Kalau dengan tak selat menyebabkan tak rata air kat celah ni, maka hukum selat adalah wajib. Jadi dia bergantung pada orang lah. Ada orang dia punya jari tu dah macam ni lah, rapat. Bila kita selak, kita tengok jari kaki dia putih je ni. Ada siap ada daki lagi. Ada penyakit tu dah. Bagi kaki itik. Dia gitu, dia rapat. Dia tak boleh nak buka sendiri. Kalau buka boleh, kalau dia sendiri nak tu kaki dia tak boleh. Biasa orang badan besar, banyak isi kat situ, dia tak boleh nak buat gini kaki dia. Dia gitu je lah. Jadi bila macam tu lama tu nak jiruh tak boleh, dia kena satu-satu. Maka hukum selati adalah wajib. Sebab tanpa selat tak kena, maka selat jadi wajib. Tapi kalau tak, biasa orang badan biasa ni boleh. Kalau kita kaki kita kekerah sikit dia akan jadi gini, buat gitu kena air. Maka hukum selat adalah sunat. Sebab tak selat pun kena, maka hukum dia adalah sunat. Ada saya tengok pakcik tu, dia punya kaki sebelah ni naik sebelah. Gini. Itu hati-hati tu kena orang bersewuduk tu. Kalau dia tak basuh pegang betul, dia macam urat dah. Urat dia tarik. Tak, dia memang bukan sakit menyata, bukan, memang gitu dah. Gitu. Jadi bila tarik, tarik basuh. Kalau tidak, pergi sini balik. Biasa orang beromo ni. Kalau macam ni wajib basuh, wajib selat. Wajib. Okey. Apa lagi? Selati. Nak selat pula macam mana? Ni sunat lah pula. Yang tadi yang wajib dah, yang sunat. Nak sunat selat pula macam mana? Selat pula, sunat selat dua pendapat. Yang pertama kata tangan kiri, yang kedua kata tangan kanan. Yang muktamad tangan kiri. Tangan pula kelingking. Cara nak selat tu yang sunat. Tapi pendapat yang kedua kata kanan, tangan kanan. Kiri. Sebab apa? Yang kiri kata kan kotor kaki, tangan kiri ya. Yang kata kanan tu kan ibadah, sunat-sunat pun ibadah, tangan kanan lah. Dua-dua ada hujah. Jadi kita tengok sesuai mana satu kita pakailah tangan. Tapi kelingking. Caranya macam mana? Caranya melalui bawah tapak kaki. Kalau ni tapak kaki, ni tapak kaki, selat dia ni. Kok bawah. Tu kata, adakah tempat ambil semayang kita, tempat wuduk kita, apa ada istilah dia panggil lah? Mesra syariah. Patuh syariah memang patuh syariah, air mutlak. Kalau air kolah lebih 2 kolah tu memang patuh syariah dah. Kita punya air ni, kalau air paip lagilah. Cuma adakah mesra syarak? Sebab ni hukum syarak. Sebab kadang-kadang orang kata tak tahu pula nak kena selat ni sunat. Pakai tangan kiri tak pernah dengar pula. Sebab apa tau? Sebab kita dah tak buat. Sebab paip tu lah, paip punya pasal lah. Teknologi moden menyebabkan kita gitu. Orang dulu tak ambil kara air tu, lepas tu duduk. Nampak dia tu. Tapi masa sebelum dia ambil wuduk tu dia buka habis baju dia. Kaitkan plekat. Lepas tu dia boleh buat. Kita datang sini nak pijak baju. Jadi masalah lah. Cuma kita tahu hilang dah kesunahan selati. Malah tangan pun tak dah. Tangan pun tak selat dah. Masa nak ambil wuduk buka. Tak ada pun dah gini. Tak ada dah. Padahal sunat tu. Kaki lagi lah jauh. Tangan dengan kaki jauh. Jadi selat. Ikut bawah. Ni tapak kaki. Macam mana nak buat kalau kita nak buat ni? Memang jatuh. Sebelah kaki angkat. Jatuh lah. Macam mana? Memang tak mesra syarak. Macam mana nak buat? Mungkin boleh buat tempat duduk kot. Pernah tak tengok tempat ambil wuduk ada tempat duduk? Masalah tempat duduk tu berair pula. Satu hal nak cari tisu pula. Salah pula. Fikir lah, mana tahu. Teknologi sekarang tempat duduk tu ada kipas ke bagi kering ke, mana tahu. Cuma nak bagi tahu itulah fenomena yang berlaku macam tu lah. Kalau ada tempat duduk cantik bila duduk. Tapi bila duduk pula kalau pakai jubah macam mana? Kena fikir lah. Benda lain kita boleh fikir buat kaki 3 ni boleh, kita boleh tripod ni boleh fikir buat telefon semua. Bukan syarak kena fikir lah. Ahli-ahli
orang yang reka-reka ni dia kena fikir buat tu. Macam dulu ada di masjid Shah Alam dulu, sebab pembaziran air banyak sangat, dia buat apa? Dulu lama lah, keluar, rosak pula. Lama duk main gitu je, rosak pula. Sekarang tak pakai dah. Lepas tu ada keluar pula satu dalam beberapa tahun lepas, dia punya kepala pipe tu bukan macam biasa. Macam mana tahu nak cakap, tolak je tak, dia keluar, tarik dia berhenti. Dia ada benda nak sebut tadi. Jadi payah juga yang tu, masa nak basuh kaki payah, masa basuh tangan tu pun. Jadi baguslah tu, cuma oleh kerana dia tidak menyelesaikan masalah lagi, ataupun masih lagi tidak mesra syarak, cari je. Kereta boleh buat macam-macam, buat cari sehingga jumpa satu kaedah. Itulah teknologi tu sebenarnya untuk syarak, jangan untuk dunia je. Jadi ikut bawah tapak kaki tu disunatkan. Kaedah dia pula bermula kelingking kaki kanan hingga kelingking kaki kiri. Cara nak buat tu mana dulu ni? Mana kelingking mana dulu ni? Kaki kanan kelingking. Kelingking kaki kanan. Terbalikkan kaki. Satu. Lepas tu kaki kanan ambil kaki kiri pula. Sini daripada sini. Tadi mula-mula daripada sini. Kaki kanan, kaki kiri pula mula daripada sini. Jangan mula daripada kelingking dia. Maknanya dia akhir dekat kelingking kaki kiri. Dia samalah macam kerat kuku, samalah. Kerat kuku kaki je ni. Kita kerat ke main bantai je. Kerat kuku tangan sama lah. Macam kerat kuku tangan. Kata Ibn Hajar bermula jari telunjuk, kerat kuku. Kerat ni dulu, ni. Lepas tu baru ibu jari ni. Lepas tu pula kelingking kiri. Ni kiri pula. Ni. Tu kata Ibn Hajar. Satu, ni tangan kanan, kaki kanan, tangan kanan samalah. Kerat ni telunjuk, apa dipanggil hantu, manis, kelingking, ibu. Lepas tu barulah belah sini pula. Belah sini kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu. Tu cara. Kata Imam Nawawi beza sikit. Imam Nawawi bermula telunjuk, sama juga tapi beza sikit je. Kata Imam Nawawi telunjuk, tengah, manis, kelingking kanan. Lepas tu terus pergi ke kelingking. Ibn Hajar kata ni dulu, ibu jari dulu. Imam Nawawi kata tidak, bukan ibu jari, biar ibu jari kata kanan ni, biar dulu, jangan potong lagi, jangan potong kuku dia lagi. Habis tu macam mana? Lepas 1, 2, 3, 4 ni pergi kelingking ni. Kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, last sekali ibu jari kanan. Ke kita main tak kira mana satu Allah, sayang. Sebab dapat pahala ikut tu. Niat kenapa? Ikut sunnah. Dapat pahala free. Kita tiap-tiap seminggu sekali kerat kuku. Maknanya kalau seminggu sekali kerat kuku, setahun ada 52 minggu. 52 kali. 10 tahun 520 kali. Kita hidup dah berapa tahun? Ribu pahala yang boleh buat hari-hari, tiap-tiap minggu kat kuku juga. Beza tu aja. Kadang-kadang kita ambil mudah benda tu. Pernah satu cerita, Muaz bin Jabal dia menangis. Nabi tengok Muaz bin Jabal menangis, Nabi tanya, kenapa nangis ni? Jawab dia, engkau tak apalah, engkau Rasulullah, kami ni orang biasa. Muaz bin Jabal kata dia orang biasa, padahal sahabat besar tu. Kami ni orang biasa, engkau ni Rasul. Aku bimbang nanti, aku selamat ke tak dekat akhirat nanti. Kata Muaz bin Jabal. Nabi jawab, engkau pasti selamat jika engkau ikutlah aku. Engkau ikutlah aku walaupun sekecil-kecil perkara, niscaya engkau akan selamat. Walaupun sekecil-kecil, cara nak kerat kuku, cara nak selati mana dulu sekalipun. Kalau sekecil-kecil kau ikut aku, yang besar-besar lagi lah ikut. Maka engkau akan selamat. Jadi kita jangan Allah, cara nak kerat kuku mana-mana janji. Tak. Rugi orang yang tak ambil berat benda ni. Bab kaki yang terakhir. Bab kaki ada lagi sikit. Bab kaki. Ada satu kisah dicerita dalam satu hadis. Mana hadis ni? Raja'a ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang bersama Nabi min
Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Hatta sehingga idza kunna bima'in bitariqi, sehingga kami jumpa satu kawasan air kat pertengahan jalan. Sedalam musafir perjalanan tu jumpa air kat pertengahan jalan. Ta'ajjala qaumun 'indal 'asri, maka ada yang nak sembahyang asar sekumpulan, sebab mungkin asar nak habis ke apa, dah jumpa air, nak sembahyang asar lah ni. Fatawaddau, masing-masing berwuduk. Wa hum ijalun fantahaina ilaihim. Lepas tu ada seorang tu, dia wuduk tergesa-gesa. Seorang bersama Nabi tu dia wuduk tergesa-gesa. Kami pun menghampirinya. Fantahaina ilaihim. Wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma'u. Dia punya apa, buku lali dia tu, area buku lali tu tak kena air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tengok, Nabi kata apa tau? Wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Kalau saya sebut macam tu, tak terasa pun macam Nabi marah. Tapi ayat tu ayat marah. Wailun kan, wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, wail. Itu ayat Quran. Tapi Nabi cakap apa? Wailun lil aqabi minan nar. Cuma bila sebut macam tu tak bunyi macam marah. Nak bunyi macam marah sebut macam mana? Wailun lil aqabi minan nar. Kita terjemahkan apa? Celaka buku lali dalam neraka. Gitu Nabi cakap. Baru bunyi marah kan? Celaka buku lali dalam neraka. Wail, wail kan celaka kan? Wail. Antara makna wail ni neraka. Antara maknanya neraka wail. Antara makna celaka wail ni. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka buku lali dalam neraka. Nabi cakap gitu. Asbirul wudu, sempurnakan wudu betul-betul. Terkejut sahabat. Padahal kan, relax ah. Apa marah-marah ni? Buku lali je pun tak kena air. Cakaplah, basuhlah buku lali bagi kena. Kenapa marah-marah sampai cakap celaka neraka ni? Nabi nak bagi tahu kita satu perkara. Benda tu besar dan benda tu orang ambil remeh. Dan mungkin berlaku sampai sekarang. Lepas tu Nabi kata celaka. Padahal kalau kita tengok, Badui kencing dalam masjid, Masjid Nabawi. Kisah lain pula. Sayyidina Umar dah gini, ambil pedang, pancung boleh dia ni. Orang Badui ni orang pedalaman lah. Orang tak ada insurans punya. Jenis apa dia nak buat, dia buat je. Kencing je. Dia nak jumpa Nabi. Mungkin nak beriman ke apa, tak tahulah, jumpa Nabi. Tengok nak kencing, dia cari kat mana. Dia pergi kat tiang-tiang mana Masjid Nabawi tu, kencing. Masa tu tak ada kapet lah. Masa tu tanah lah. Sayyidina Umar nak pancung lah. Nabi kata relax lah. Biarkan dia sempurnakan hajat dia. Biar kencing, biar. Berapa lama sangat dia nak kencing? Dah habis dah tu. Dah habis dah pun. Kemudian kau ambil air, bawa dalam sini. Ambil air, tuang air. Nabi tak marah pun. Nabi tak cakap celaka apa. Nak cakap celaka apa. Celaka yang nak keluar tu masuk neraka. Nabi tak cakap pun. Nabi kata, sabar biarkan dia. Sebab tak lama pun. Kemudian ambil air, Nabi tuang. Dia menyerap masuk dalam tanah, habislah maksudnya. Kalau kapet kita tak boleh buat jiruh gitu. Tapi sebab dia tu tanah. Lepas tu Nabi tanya dia apa sebagainya lah. Cuma Nabi tak marah pun. Nabi tak marah. Ini para sahabat ambil wuduk nak semayang. Kenapa cakap celaka buku lali dalam neraka? Yang tadi patut celaka tadi, kencing dalam masjid. Ulama bahas kenapa gitu. Maka kita dapat faham satu benda kat sini. Perkara yang pertama, kencing dalam masjid tu tak ramai orang buat, jarang-jarang berlaku. Satu. Tapi yang bab tak terbasuh buku lali ke tumit ke mana-mana kaki tak kena, tepi-tepi mana tak kena, memang senang berlaku sebab dia malas, orang malas. Maka Nabi tekankan kat situ. Satu. Yang kedua, dalam kita nak berdakwah tak semestinya kena lembut aja, tidak. Kadang-kadang kena keras, tengok keadaan. Tengok orang. Ulama daripada dua peristiwa tu habis dia buat keluar. Dia panggil istimbat, habis. Macam-macam dia buat keluar. Nak berdakwah kadang-kadang kena lembut. Kadang-kadang kena kasar. Dia tengok keadaan, tengok orang tu. Macam tadi, Badui, orang tak ada insurans. Kalau kasar apa? Siap bertumbuk pula siap-siap dengan dia orang. Jadi ada cara dia. Para sahabat memang dah serah diri kat Nabi. Cakap apa pun, iyalah. Sebab tu boleh cakap kasar. Begitulah. Macam orang datang surau masjid, dah memang orang surau masjid. Dia datang untuk belajar, untuk tahu. Jadi, bila kasar sikit, terima je, okey je. Tapi kalau orang baru nak ajak, jangan kasar.
Dia gitu lah. Kalau orang yang dah memang kerja siang malam belajar, kadang-kadang kasar sikit tak apalah. Dia gitu, dia ada cara. Jadi bukan semata-mata nak berdakwah mesti lembut aja. Dakwah ni kita kena lembut. Kalau tidak orang tak boleh terima, kena lembut. Tak. Dakwah ni kena kasar. Tak juga. Tengok keadaan, tengok orang tu, tengok keadaan suasana. Tengok dia tu pula siapa? Dia semua tengok Nabi ajar kita. Okay, sikit berkaitan dengan ambil uduk kaki tu, masalah kaki tu. Kaki tak basuh. Maka jika ia memakai khuf, wajib salah satu daripada dua perkara. Yang tadi kalau tak pakai khuf basuh kaki sampai bergulali, dan apa saja yang ada atas kaki itu basuh semua. Kalau pakai khuf macam mana? Dia mesti buat satu daripada dua perkara. Dia nak cerita juga, saya ingat cerita akan datang. Tak apalah, kita baca je lah. Mesti kalau pakai khuf. Sikitlah kita cerita sebelum kita masuk bab khuf yang sebenarnya. Kita sikit cerita. Kau dah tak faham pula maksudnya apa. Khuf ni dia pakai ketika dia dah ada wuduk. Dia ada wuduk dengan sempurna, basuh kaki, siap basuh kaki, kemudian baru pakai khuf. Khuf tu nanti saya akan bawa. Saya akan bawa lah tu bila masuk bab tu nanti. Dia buat daripada apa, keadaannya macam mana. Dan dia tutup sampai ke atas buku lali sikit, ke atas terbuka ada zip, kadang-kadang ada tali. Okey. Khuf ni dipakai ketika ada wuduk sempurna. Wuduk dia sempurna dah, sempurna wuduk pakai. Lepas dia pakai, jika dia bermukim, jika dia tidak musafir, khuf tu boleh bertahan, maksud tak perlu pecat 24 jam sehari semalam. Jika dia musafir, boleh tahan 3 hari 3 malam tak pecat. Langsung tak pecat. Bukan cerita sakit, tak kisah. Janji saja-saja nak pakai pun tak apa. Tapi kalau kerana terlalu panas pun okey. Ataupun terlalu sejuk pun okey. Kalau sebab penyakit pun okey. Kalau sebab saja-saja nak pakai pun tak apa. Khuf ni. Tapi ada syarat-syarat lah. Saya sebut secara umum je lah ni. Jadi ketika wuduk dia sempurna, dah ada sampai basuh semua kaki, baru pakai khuf. Boleh bertahan sehingga 24 jam. Kalau dia bermukim, dia bukan musafir, dia boleh tahan 24 jam. Bila bermula 24 jam tu? Ketika dia batal wuduk. Contohnya dia nak sembahyang Zuhur, dia ambil pukul 1 lah, nak tunggu Zuhur lagi setengah jam, dia ambil wuduk siap-siap. Wuduk sempurna lah, siap sempurna, dah habis semua dah. Habis wuduk dia pun lap kaki dah lah, nak pakai khuf ni. Dia kena sempurna dulu pakai khuf. Dia pun pakai khuf. Pukul 1 tengah hari. Adakah kira 24 jam tu bermula pada 1 tengah hari? Tidak. Dia pun sembahyang Zuhur pukul 3 kentut, batal wuduk. Bermula pukul 3 dah kira dah. 3 sampai 4 sejam, sehingga 24 jam sampai 3 esok. Okey. Kalau pukul 3 sampai pukul 3 petang sampai 3 esok, tak perlu pecat khuf, dia nak sembahyang ambil wuduk macam mana masa basuh kaki? Tu cerita. Kena buka. Kalau kena buka tak payah cerita, tak payah pakai khuf, tak apa. Tapi macam mana nak buat ni dalam keadaan tak nak buka? Macam mana nak buat? Maka dia kata kalau dia pakai khuf dan cukup, masih lagi tak lebih 24 jam, kalau dia musafir tak lebih lagi 3 hari 3 malam, maka tak perlu buka dan tak perlu basuh kaki. Tu. Dia boleh buat satu daripada dua perkara. Yang pertama, sapu air di atas khuf. Pakai macam tu, sapu air atas tu, sapu. Sapu air. Sapu tu minimum macam sapu kepala. Sapu kepala ketika ambil wuduk. Macam mana ambil wuduk? Sah ambil air. Dah sah dah kan? Paling kurang. Kan? Kalau macam ni banyak sikit lagi bagus kan? Kalau macam ni lagi bagus tak? Begitulah sapu khuf. Ambil air paling kurang, celup air. Ni pakai khuf ni, kat kaki. Ambil air, mula basuh muka tangan kepala dulu. Masa nak basuh kaki tu, ambil ni dah. Sama lah. Nak lebih lagi, bagus lagi. Ambil, basahkan tangan. Bukan basuh, basahkan tangan. Kemudian macam mana buat? Gitu kan. Yang bawah tarik, yang atas tarik, yang bawah ke depan. Tangan. Balik kot macam ni. Tangan kanan duduk atas, tangan kiri duduk bawah, dekat kaki kita tu. Tangan dah basah dah. Letak yang tangan kiri dekat tumit, tangan kanan dekat apa dia panggil? Dekat atas ni. Lepas tu tangan kanan dekat depan, dekat jari. Tangan kiri dekat tumit. Jadi tangan kiri tolak, tangan kanan tarik. Itu sunat.
Sebenarnya jawapan tu ada nombor 2. Tu nombor 2 dah ada. Boleh. Malah itu yang afdal. Itu yang tu. Itu yang afdal. Yang ini bagi orang yang tak nak. Sebab tu dia kata kat sini, maka wajib salah satu daripada 2. Sama ada sapuh ataupun basuh. Basuh tak sebut lagi. Boleh. Jadi itu cara dia. Sunatnya begitu. Tapi mazhab Syafi'i paling minimum ambil air. Titik. Kalau mazhab saya ada dobek kat sini. Mazhab Ambali dia kena besar sikit. Sebahagian besar. Dia tak boleh gini. Sama juga sapu kepala. Mazhab Ambali kan dia banyak sikit sapu kepala. Gitu sama je. Mazhab Hanafi 3 jari. Paling besar. Kalau macam ni tak sah. Kena 3 jari. Maksudnya besar juga. Sama juga kepala sebenarnya. Mazhab Syafi'i letak aje. Mazhab Hanafi besar ubun-ubun. Dan sebenarnya sama je. Dari segi kaki dengan tangan, dari segi sapu lah. Sayyidina Ali kata, dan sapu tu mesti dekat atas. Kalau kat bawah tak usah. Contoh ambil tapak kaki. Tapak kaki tu maksud khuf tu lah. Tapak kaki khuf. Tak sah. Tadi kata sah, itu dekat atas. Atas saja. Bawa kat bawah ni dia ambil penuh air. Sapu. Kat atas langsung tak kena. Tak sah. Kat bawah langsung tak kena air. Ambil sikit je. Sah. Nampak? Hukum syarak. Sayyidina Ali kata apa tu? Sayyidina kata apa? Sekiranya agama itu boleh diputuskan dengan akal, niscaya menyapu di bawah khuf lebih logik daripada menyapu kat atas. Kat bawah tu lagi logik sebab kat bawah tu kita duk pakai. Jadi sapu kat bawah lah. Apa sah sapu kat atas? Sapu kat bawah tak sah. Sunat sapu atas dan bawah. Tapi sapu bawah saja tak sah. Sapu atas baru sah. Apa logik apa pakai ni? Kata Sayyidina Ali, kalau ikut logik aku, sapu bawah baru betul. Tapi dia kata, namun aku telah melihat Nabi SAW menyapu bahagian atas 2 khufnya. Maka ikut aje lah. Kita dapat faham kat sini, tak boleh ikut akal. Ikut je Nabi, tak ikut akal. Sayyidina Umar kata apa tahu? Wahai batu, kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku tak peduli kat kau, batu Hajarul Aswad. Sebab aku nampak Nabi cium kau lah, aku nak cium juga. Kalau Nabi tak cium, aku tak cium. Logiknya, buat apa cium batu? Maknanya kat sini kita dapat faham. Kita dapat faham kat sini bahawasanya fiqh lah tu, sah batal tu panggil fiqh. Tak boleh gunakan logik. Fiqh tak boleh gunakan logik. Ikut aja. Sami'na wa ata'na. Ambil wuduk, basuh muka, ambil wuduk, muka tangan kepala kaki. Kan? Perkara yang membatal wuduk antaranya kentut. Bila kentut, elok-elok ada wuduk menyebabkan tak ada wuduk. Macam mana nak ada wuduk balik, nak settlekan masalah tu? Kena basuh muka, tangan, kepala kaki. Masuk akal tak? Mana masuk akal? Basuh punggung tu baru masuk akal, keluar kat situ. Tapi fiqh tak boleh ikut akal. Ikut aja Nabi. Nabi suruh buat apa, ikut aja. Jadi fiqh ni tak boleh faham dengan akal. Kalau kita dapat faham, silakan. Cuma kalau tak boleh faham, tetap juga buat aja fiqh ni. Dia tak boleh faham dengan akal. Kalau terfaham je baguslah. Cuma tak semua boleh faham dengan akal. Kadang-kadang tak boleh faham pun dengan akal. Buat apa baling batu kat 3 jamrah? 3 jamrah kan baling batu. Siap cari kutip-kutip batu. Kalau nak fikir akal apa? Kalau kita tahu kisah sikit, baling setan rupanya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar baling setan. Tu kalau kita tahu, kalau tak tahu, paling ajalah. Sembahyang kenapa berdiri rukuk sujud? Tak tahu, jalan aja. Bab fiqh sah batal. Kenapa babi haram makan? Kenapa anjing tak boleh pegang pun? Kalau pegang kena basuh. Kalau pegang saja-saja anjing hukumnya haram. Kalau pegang dengan sebab sesuatu boleh, dengan ada sebab. Tapi kalau tak ada sebab hukumnya haram. Kenapa? Dia makhluk juga kan. Dia tak minta dilahirkan menjadi anjing dan babi. Kenapa tak boleh makan? Tak payah fikir. Tak boleh lah. Tak boleh aja. Kalau kita nak fikir, jumpa rupa-rupanya dalam babi ni ada kuman gitu. Fikir silakan. Tak fikir pun tak apa. Malah kadang-kadang tak boleh fikir sampai ke sudah. Bab fiqh, bab sah batal halal haram ni, bab fiqh ni memang tak boleh pakai akal. Tak boleh pakai akal. Tapi bab akidah wajib pakai akal. Siapa pernah lalu pengajian akidah bab tauhid sifat 20, tak ada dalil akal, tak sah iman. Mesti kena pakai akal.
Nak pakai, percaya je lah. Allah ada je lah. Macam mana? Semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu wajib. Wajib. Kenapa wajib? Mana dalil? Tak tahulah. Tak apa. 5 waktu. Semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Okey. Semayang aja. Kenapa? Mana je ni? Tak tahulah. Ikut aja. Tak ada masalah. Allah ada. Ya ke Allah ada? Apa bukti? Dalil akalnya apa? Entahlah, ikut aja lah. Tak boleh. Tak sah iman. Kena pakai akal. Jadi maknanya fiqh tak boleh pakai akal. Ikut aja. Sami'na wa ata'na. Tauhid, kenal Tuhan, mesti pakai akal. Tak boleh tak pakai akal. Habis satu lagi apa? Ada 2. Satu lagi tasawuf. Fahami tasawuf dengan hati. Maka sempurnalah agama kita. Jangan kita campur. Tuhan tak nak fikir. Halal haram sibuk duk fikir. Tu balik lah. Fikir tu masuk akal, menggunakan akal. Bab halal haram sibuk. Bab hati sibuk duk pakai akal. Duk pakai akal untuk menterjemahkan. Akal ni kenal Tuhan. Kita tukar, maka tak sempurna. Fahami fiqh amal aja. Tak payah pakai akal, ikut saja. Akidah kena pakai akal. Penjagaan hati, tasawuf pakai hati. Tasawuf dia lain sikit. Tasawuf, fahami tasawuf dengan hati. Dia tak boleh tasawuf dengan akal, tak jadi. Tasawuf dia mesti dengan hati. Sebab dia penjagaan hati. Tu sikit lah. Jadi fiqh tak boleh guna akal. Jangan kata kenapa kena sapu khuf kat atas. Sayyidina Ali dah bagi tahu awal dah. Jadi masa sapu tu berapa dah? Cukup dah 8.5 dah. Masa sapu tu sunat jarakkan tangan. Masa sapu atas kuf tu jarakkan, samalah sebenarnya sapu kepala sunat jarakkan tangan juga. Sebenarnya makruh basuh, ambil kuf, sapu pun boleh. Sapu ambil air gitu kan. Ambil air gitu. Dia ambil basuh. Makruh. Sama juga. Ambil uduk, sapu kepala gitu. Dia ambil air, jeruh. Makruh. Sama. Hukum sama. Sebab tu dia kata kat sini, ya sama. Okey. Sikit lagi lah. Masa setengah orang, dia ada penyakit tak tahan sejuk. Dia sakit lah, tak tahan sejuk. Sebab uzur, sebab faktor umur. Lebih-lebih lagi waktu subuh, waktu pagi. Adalah. Dari dulu memang ada, kesian dia. Dia memang ada masalah. Dia berumur sangat dah, berumur sangat. Tapi ketika dia masalah nak semayang, bab wuduk dia, masalah dekat subuh. Bukan sebab apa. Dia semayang dekat-dekat pukul 7. Sebab waktu tu tak berapa sejuk sangat dah. Tapi sejuk juga. Saya cakap pakailah air panas. Tak boleh pula, dia kata panas pedih. Yalah orang tua tak boleh cakap lebih-lebih, memang macam-macam lah. Tapi dia sejuk tak boleh tahan. Sejuk tu. Jadi dia semayang subuh dia sentiasa menjadi satu bebanan yang besar bagi dia. Dia kata senang aja. Dia kata, senang. Pakai khuf. Pakai khuf macam mana? Masa kalau nak paling pun sebelum tidur ataupun masa isyak pun boleh. Ataupun sebelum tidur pun boleh. Ambil wuduk siap-siap, pakai khuf. Tidur. Esok bangun-bangun, masa kalau nak buang air apa, jaga-jaga jangan bagi kena najis. Kalau kena najis pun basuh ajalah khuf tu. Jadi esok tu bangun, nak sembahyang subuh, basuh muka, tangan, kepala, kaki tu ambil, tak payah basuh. Boleh nak kata. Allah bertahun dah azabnya, dia kata. Allah. Tu kalau ngaji setai, kalau ngaji pandai. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Pakai khuf je, selesai. Saya pernah jumpa seorang ni juga. Dia punya tumit merekah. Bila merekah, pedih. Merekah sungguh. Pedih kena air. Sama juga. Nak settle. Sebab dah lah merekah. Bila kena air, lambat pula dia nak kering. Nak kena sembahyang, sehari 5 kali nak kena basuh. Penyelesaiannya pakai khuf. Sehari sekali je basuh. 24 jam sekali je. Okey lah. Kalau dia musafir, boleh sampai 3 hari. Tu penyelesaian dia. Kalau sejuk ke, ataupun kalau sakit kaki. Kadang-kadang, kaki tu memang sakit. Kaki tu sakit, nak bangun payah. Kaki nak berjalan ke, lutut ke apa ke, masalah lutut ke apa ke. Kalau nak ambil wuduk, boleh pakai spray tu boleh je, muka, tangan, kepala. Kaki tu boleh juga, tapi nak kena payahlah sikit dengan berair habis semua. Pakai khuf. Tak susah pun. Tapi yang mula-mula tu kena sempurna lah. Pakai khuf. Jadi, bila bangun tidur nanti, ngesok gitu, naik atas kursi ke apa, ambil spray-spray, ambil air. Tak apalah, sikit je pakai muka, tangan, kepala, kaki, tak payah basuh. Boleh selesai. Saya ada jumpa orang sakit ni.
Dia Datuk Datuk Seri. Dia sakit dia buat kerja balak banyak sangat. Lepas tu mulut dia tak jaga. Bila dia masuk dalam hutan nak ambil balak ni, tokek balak. Jadi bila dia masuk hutan, dia jenis tak percaya ni, mulut tak jaga. Adalah kena jenis mulut tak jaga ni, kena sesuatu penyakit lah. Penyakit misteri. Biasalah penyakit orang kaya. Orang miskin tak ada kena penyakit gini. Orang kaya je kena. Penyakit orang kaya. Kenalah penyakit tu. Akhir sekali dapat penyelesaian penyakit dia tu. Dia ada satu macam, saya tak ingat lah, zaman tu dia ada jenis letak dekat kaki tu. Lama-lama dia jadi hitam benda lah tu. Lepas tu buang krek apa benda tak, ditok apa benda tak tahulah. Adalah macam tepek kat kaki, biar. Kalau tidur, esok tengok Allah hitamnya. Tu benda tu. Yang dia banyak pergi doktor, pergi homopati apa semua pun, itu je yang berkesan. Nampak macam mana? Itu je yang mujarab. Yang lain tak mujarab, makan ubat tak mujarab, kaki dia tu. Jadi benda tu pula mahal. Satu tu RM80 satu. Dan dia punya syarat ada, bila dah tepek dekat kaki, dia lega, sihat lah. Bila dia cabut selang apa, dia dah lembek balik kaki dia. Jadi dah lah harga satu RM70-80. Syaratnya bila tepek tak boleh buang. Kalau buang kena pakai yang lain. Mana sehari 5 kali. Cuba bayang kalau 8 kali 5, RM400 sehari. Tak apa tokek balak. Tapi dia kata tokek balak pun bengkok dah bertahun Ustaz. Saya cakap senang aja. Pakai khuf. Sama. Pakai khuf. Maknanya sehari sekali je lah. Yang pakai. Oh gitu, boleh pakai khuf, boleh. Selalu musafir. Oh nak masuk hutan musafir, lebih 2 mahalah. Boleh tahan 3 hari. Masya Allah. 4 kali 3, RM1,200. Modal dia cuma RM80. Ataupun kalau sehari sekali, RM100 lebih saja. Settle masalah. Banyak dia boleh save. Itulah. Tapi itulah, terima kasih je lah. Kau hantarlah musangki kat rumah ke apa. Tak ada. Terima kasih, kita tak apalah. Dah dia buat kerja kat Raup. Kau bawa keluar sikit. Tak adalah. Allah, dia biarlah dia untung, tak apalah, kita kan apa. Atau basuh, soalan tadi, atau basuh kedua-dua kaki, buka khuf itu, inilah yang afdalnya. Walaupun pakai khuf, walaupun nak ambil masa basuh muka, tangan, kepala, masa kaki itu titik pun boleh, afdal buka. Jadi kita cerita orang sakit tadi, kenalah, afdal buka. Habis. Allahu alam. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang sunat jangan buka khuf. Dia pakai khuf tengah ambil uduk ni, sepatutnya afdalnya buka kan. Kadang-kadang afdal tak buka. Dia juga apabila masih tengah ambil uduk tu, solat jemaah nak habis, dia kait lah, tengah ambil uduk, solat jemaah tahiyat akhir lah. Kalau dia basuh kaki memang tak sempat. Kalau buka memang tak sempat jemaah tadi sembahyang seorang, maka sunat dia jangan buka, ambil air gitu, dua-dua pergi sembahyang supaya dapat jemaah. Jika ada kait gitu, afdal tak buka. Tapi secara umumnya afdal buka, basuh macam biasa. Yang ke-7 yang ke-6 tertib. Kita akan bahas tertib sekali lagi nanti. Yang ke-6 tertib, yakni yang dahulu didahulukan, bagaimana susunan yang disebut. Tapi Sayyidina Ali, dia basuh kaki dulu, tangan dulu, dia tak ikut tertib. Kenapa pula gitu? Kita akan bahas sikitlah tertib. Kalau sikit pendek ni, mungkin kita akan masuk sunat-sunat wuduk sikit. Nanti akan datang. Berhenti dekat ke-6 tertib. Tangguh lo. Selain tasbih kafarah dan suratan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.